Assalamualaikum murid-murid. Bersyukur kembali kepada kamu. Cikgu harap awak semua sihat. Okey, untuk kelas yang kedua Cikgu Ayu ni, cikgu hanya nak memperkenalkan kepada murid-murid semua mengenai kawasan-kawasan, bilik-bilik khas, bangunan-bangunan yang terdapat di sekolah kita, sekolah kebangsaan Belimbing Dalam. Okey, pertama sekali cikgu nak kenalkan kepada awak semua mengenai bangunan Siddiq, iaitu bangunan yang pertama tu yang awak masuk tu awak jumpa Okey, apa yang ada kat bangunan Siddiq ni? Okey, pertama terdapatnya pejabat di tingkat 1 bangunan Siddiq. Okey. Okey, di sini juga terdapat bilik darjah tahun 1 dan tahun 2. Selain daripada itu, dekat kawasan bangunan Siddiq ni juga terdapatnya kelas pendidikan khas. Okey, kemudian cikgu nak memperkenalkan kepada anak-anak murid semua mengenai bangunan yang berhampiran dengan bangunan Siddiq. Apa yang ada dekat berhampiran dengan bangunan Siddiq ni? Okey, pertama sebelum awak masuk, awak akan jumpa pintu pagar sekolah di mana guru-guru bertugas akan menyambut murid-murid datang ke sekolah. Seperti yang diadakan dalam program Guru Penyayang. Okey, selain pada itu, dekat sini terdapat juga kantin sekolah. Kat sinilah nanti awak boleh beli makanan, awak makan. Okey. Selain pada itu ada apa? Ya, dewan sekolah. Apa fungsi dewan sekolah ni? Bila kita ada apa-apa function dekat sekolah, kita akan gunakan dewan sekolah. Okey, berhampiran dengan bangunan ni juga adalah dataran perhimpunan. Okey, seterusnya murid-murid, cikgu nak perkenalkan awak bangunan amanah. Okey, apa yang ada dekat bangunan amanah ni? Kat sini terdapatnya kelas prasekolah yang dikenali sebagai kelas Budiman, iaitu kelas Budiman iaitu kelas ni dipimpin oleh cikgu atau Puan Nurlizawati binti Suja. Okey. Okey, yang kedua kat situ terdapatnya kelas prasekolah iaitu Pra Arif. Nama kelas tu adalah kelas Arif. Di mana kelas ini dia dibimbing oleh Puan Masara binti Tambi. Okey. Last sekali kat situ adalah tempat permainan murid-murid prasekolah. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak perkenalkan kepada awak bangunan tabligh. Okey, dekat bangunan tabligh ni banyak bilik-bilik yang awak kena kenal pasti, awak kena kenal, awak kena tengok pertama adanya bilik darjah murid-murid di mana murid tahap tahun 3 dan murid tahap 2 berada di sini Okay, selain daripada itu, apa yang ada kat sini dekat bangunan tabligh ni adalah perpustakaan. Perpustakaan ni dia berada di tingkat yang paling atas sekali. Tu pintu masuk dia, gambar tu. Okey. Okey, ni cikgu nak tunjuk laluan ke perpustakaan dan apa yang ada yang menarik dekat perpustakaan Al-Farabi kita ni. Okey, kat situ cikgu perkenalkan kaunter pinjaman buku di mana murid boleh meminjam buku melalui kaunter tersebut. Okey, ini adalah rak buku yang ada di dalam perpustakaan. Di perpustakaan ni juga ada sudut-sudut seperti sudut pokok ilmu dan juga sudut rempah ratus. Awak boleh datang kat sini bila waktu rehat ataupun waktu awak balik sekolah tu, awak nak tunggu kakak awak boleh datang membaca. Okey, seterusnya ini adalah bahagian di bawah bangunan publik. Okey, cikgu tunjukkan dekat sini ada bilik guru. Dia tersembunyi sikit pintu dia tu. Yang tu pintu bilik guru. Okey. Kemudian dekat bahagian bawah bangunan tabligh ni juga ada bilik bos. Bilik bos tu apa?
Bilik bos tu adalah bilik buku teks, di mana buku-buku teks awak semua disimpan kat dalam bilik tu. Ini pintu bilik bos. Kemudian ada apa lagi? Bilik RBT ataupun bilik reka bentuk dan teknologi. Awak nak pergi kat bilik tu, awak nak pergi bilik guru, awak lalu bilik RBT dulu. Tu pintu dia. Dekat pintu tu dia ada tulis bilik reka bentuk dan teknologi. Okey, kemudian semua bilik-bilik ini terletak di bahagian paling bawah bangunan tabligh. Okey, cikgu nak kenalkan lagi dekat bahagian bangunan tabligh ni juga. Okey. Okey, seterusnya di bahagian bangunan tabligh ni, okey, ni adalah tangga untuk awak turun dekat tangga ni hati-hati. Awak hati-hati ya. Jangan berlari dekat tangga ni. Nak turun kena berjalan beratur mengikut barisan awak. Okey. Dekat bangunan ni cikgu nak perkenalkan, ini adalah laluan utama untuk ke bilik kaunseling, untuk ke bilik guru, untuk ke bilik RBT. Kemudian ni cikgu nak perkenalkan awak bilik kaunseling. Okey, bilik kaunseling tu pintu dia. Ni semua ni berada di tingkat bawah bilik kaunseling. Okey, seterusnya ada lagi bilik pemulihan yang berada di tingkat 1. Bilik pemulihan ni untuk murid-murid yang agak lemah, iaitu murid yang perlu bimbingan daripada cikgu. Dia berada di tingkat 1. Selain daripada tu, stor sukan juga terdapat di bangunan Pak Tabligh. Tapi stor sukan ni dia berada di tingkat bawah bangunan tabligh. Di tingkat bawah ya, bersebelahan dengan bilik kaunseling. Okey. Dekat bangunan tabligh ni juga cikgu nak kenalkan ada tempat murid-murid belajar, ada meja simen ni, awak tengok ada banyak kat situ, awak boleh belajar. Waktu rehat awak boleh duduk kat situ sambil membaca buku. Waktu belajar pun awak boleh guna kat situ kalau cikgu awak nak ajar awak di luar kelas. Okey, yang ni adalah tandas guru lelaki. Yang tu tanda guru perempuan. Yang ujung sana tanda guru lelaki. Okey, kemudian ini adalah pondok ataupun wakaf, di mana awak boleh belajar kat situ. Atau bila awak dah habis kelas, awak nak tunggu ibu bapa awak pun, atau mak awak tu mak awak, ibu atau ayah awak cikgu, awak boleh duduk kat situ. Atau ayah awak ambil lambat ke, awak boleh duduk kat situ. Awak boleh membaca buku dan sebagainya. Okey, ni adalah di bahagian belakang bangunan siding. Apa yang ada kat situ? Makmal komputer. Nampak tak ada satu bangunan tu? Tu kita panggil makmal komputer. Yang cikgu tunjuk tu Okey, dalam makmal ni, selain daripada makmal ni digunakan untuk murid-murid belajar subjek subjek ICT atau TMK, tempat ni juga digunakan untuk guru-guru mengadakan taklimat. Okey. Selain daripada tu, apa yang ada dekat berhampiran di belakang bangunan sidik ni? Padang sekolah. Ni gambar padang sekolah. Apa yang awak boleh lakukan kat padang sekolah ni? Aktiviti sukan, aktiviti PC, semuanya berlaku dekat padang sekolah kita. Itu sahaja pengenalan yang cikgu nak kenalkan kepada anak murid semua. Okey. Bye.